Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini saya berada dekat Cyberjaya untuk review ringkas lah pasal model terbaru daripada UNW Toyota, iaitu Toyota Corolla Cross. Apa yang bestnya pasal model ni? Banyak benda yang best. Jom kita tengok. Bukan tahun lepas Toyota dah launch SUV ke? Ya, tahun lepas Toyota dah launch RAV4, tapi ini adalah Corolla Cross untuk bersaing dalam segmen B. Dan harga dia mungkin lebih murah lah. Bukan bukan tahun lepas Toyota dah launch SUV ke? Ya, betul. Tahun lepas Toyota dah launch RAV4, tapi kali ini SUV yang lebih kecil iaitu Corolla Cross untuk bersaing dengan model-model macam HRV, 2008, CX-3 dan Renault Captur. So, apa yang menarik? Banyak benda menarik sebenarnya untuk Toyota Cross ni. Macam kita tahu, model ni membuat global debut pada tahun lepas di Thailand. Lepas Thailand, dia masuk Indonesia dan sekarang dah mendarat dekat Malaysia. Dan dia jadual akan launch secara rasmi pada 25 hari bulan Mac pukul 8.30. So, korang tengok dekat FB dia orang nanti. Sekarang kita tengok pula apa yang ada dekat bahagian hadapan Toyota Corolla Cross. Sebenarnya model ni nampak lebih besar daripada yang saya jangkakan. Corolla Cross ni akan ditawarkan dalam dua variant, iaitu G dan V. Okey, model ni adalah model G, iaitu lower spec, dan macam kita boleh tengok dekat bahagian hadapan ni, dia memang mengikuti ataupun resemblance model abang dia, iaitu RAV4, dengan ada dua rekaan trapezoidal dekat bahagian atas ni dan dekat bahagian bawah ni. Dan cuma beza dia dengan RAV4 tu dia ada macam satu garisan bukaan dekat sini dan Corolla Cross tak ada. Okey, memandangkan ini adalah model G, iaitu model yang lower spec, jadi dia hanya menggunakan lampu halogen automatic, dan dekat bahagian ni semuanya halogen, cuma LED ialah lampu kabus dekat bahagian bawah ni. Satu lagi benda yang tak ada dalam model G ialah dia tak ada TSS, Toyota Safety Sense. Sebab itulah korang tengok dia tak ada radar dekat bahagian atas ni. Cuma yang ada ialah kamera yang diberikan secara standard untuk bahagian hadapan, tapi kalau korang nak kamera untuk bahagian belakang, itu boleh diberi secara, bukan dibeli secara berasingan, secara option. Okey, kalau kita tengok belah sisi, kita tengok dulu bahagian hadapan ni. Sebagai sebuah SUV, so dia adalah cladding warna hitam dekat acar roda dia. Lepas tu tayar dia guna yang 17 inch, tapi kalau korang ambil yang variant V, tayar dia 18 inci. Okey, dia punya cladding ni diteruskan dekat bahagian bawah ni dan sampailah ke belakang. Apa yang menarik dekat bahagian sisi ni ialah dia punya shoulder line. Shoulder line dia dekat sini, dan yang membezakan dia dengan model RAV4 ialah dia ada lekuk di bahagian depan ni dan bahagian belakang. Kalau RAV4 tu dia ada straight je shoulder line dia daripada depan sampai belakang. So memang bagi saya agak menarik dan nampak kereta ni lebih mantap lah, macam lebih kemas. Lepas tu nak mencantikkan lagi kereta ni, dipasang dengan kemasan krom dekat bahagian pintu, bahagian tingkap ni. Dan satu lagi untuk memastikan ataupun untuk memastikan korang tak salah dengan model-model lain, so dia ada tulis kat sini Corolla Cross. Kalau nak banding dengan RAV4, bahagian belakang ni sebenarnya agak lembut. Okey, kalau RAV4 tu dia punya lampu tu bersegi-segi, yang ni dia punya segi tu agak lembut sikit lah. Dia ada sikit elemen-elemen bulat kan. Dan bahagian belakang ni pun sama macam depan, dia pakai lampu halogen, tak ada LED. Dan bahagian bawah tu dia ada skid plate yang diwarnakan dengan warna badan supaya kontras dengan bumper yang warna hitam ni. Toyota tukar dengan ciri yang lebih cool, iaitu kick sensor. Macam ni. Kick sensor ni pun datang dengan power tailgate lah. Biasalah, mesti ada power tailgate kan. So butang dekat sini sama ada nak tutup ataupun nak kita setting dia punya ketinggian. Ruang kargo dia memang luas, 440 liter. So setakat nak letak 2-3 beg untuk balik kampung memang tak ada isu lah.
Dan kalau untuk nak selamatkan barang, tak nampak, tak bagi orang nampak, so boleh tarik dia punya tonneau cover ni macam kat sini. Dan kalau tak nak guna pun boleh, dia timbang balik macam ni. Ruang ni luas sebab dia tak pakai tayar penuh, tapi dia gunakan tayar yang boleh korang gunakan sementara waktu sebelum nak sampai ke kedai tayar. So memang terbaik lah dia punya ruang kargo dia. Satu kelebihan yang tak ada pada model yang Corolla Cross ganti iaitu CHR ialah bukaan pintu dia yang luas. Okey. Tengok luas kan? Dan dia punya bukaan ni dari sini memang luas, so bolehlah korang nak angkat anak ke, bini ke kalau rarat kan. So memang senang nak bawa masuk. Okey, sekarang kita tengok pula macam mana luas bahagian tempat duduk belakang ni. Untuk SUV segmen B, bahagian belakang ni memang luas betul. Korang tengok bahagian kaki ni macam ni, dan bahagian kepala memang sangat luas. Walaupun korang tinggi, rasanya memang tak ada isu lah. Dan untuk Corolla Cross ni, apa yang best, dia punya tempat duduk ni boleh recline. Sini satu, dan kalau nak lebih bersandar, kita sandarkan macam ni lah. Senang. Lepas tu untuk kegunaan penumpang belakang, ada poket dekat sini, ada dua aircon tapi tak ada controller, dan ada dua SUV port untuk korang charge. Dan dekat bahagian lantai ni tak rata sepenuhnya, tapi still okey sebab dia punya bonggol tu tak adalah terlalu tinggi. Bagi saya, kalau untuk duduk dekat bahagian tengah ni pun agak selesa, tapi tak adalah lama. Dan kalau duduk dorang lagi sedap sebab korang boleh turunkan benda ni dan boleh letak minuman dan sebagai perehat tangan. Okey, memandangkan Corolla Cross ni dibina berdasarkan kepada platform yang sama dengan Corolla Sedan, so bahagian dalam dia almost the same. Banyak barang-barang ataupun komponen yang sama turut dipasang pada model ni. Apa yang paling ketara ialah dia punya info hibur ataupun infotainment ni yang bersaiz 9 inci. Tapi apa yang saya suka pasal dia punya display sangat sharp, dan yang paling best dia tak ada dia punya cap jari. Memang tak ada. Saya pun pelik juga dia punya skrin ni. Tapi memang nampak cantik dan nampak mahal. Cuma siapa yang saya kurang gemar ialah dia punya bahagian belakang ni. Saya pun tak tahu kenapa dia perlu ada plastik yang besar macam ni. Kalau korang boleh tengok dekat bahagian ni memang sangat minimalis. Tak ada banyak butang, cuma ada satu butang je untuk off traction control. Lepas tu ada dua tempat isi botol minuman yang bagi saya agak shallow. Lepas tu ada kemasan piano black. Okey, dan satu lagi, yang ni model ni dipasang dengan wireless charger. Tapi wireless charger ni sebenarnya sebagai option. Maksudnya kalau korang beli yang untuk G ni memang tak ada, tapi kena beli secara berasingan. Kat sini macam korang tengok tak ada handbrake, sebab handbrake tu ataupun parking brake tu dah diletak dekat bahagian kaki yang sama macam Alza tu lah. Macam tu lah. Sebab tu dia punya kawasan ni sangat minimalis dan sangat tak ada barang-barang yang tak perlu ada kat sini. Satu lagi benda yang saya suka pasal Corolla Cross ni ialah dia ada panoramic view monitor ataupun PVM. Okey, maksudnya bila kita tekan saja button sini, kita boleh tengok keseluruhan bahagian luar kereta ni secara 3D. Dan kita boleh pilih juga dia punya view, sama ada depan saja ke, bahagian depan, bahagian atas, belakang, daripada bahagian sisi kanan, sisi kiri. Lepas tu ni lah. Tapi cuma yang saya kurang sikit ialah dia punya grafik tu nampak macam fake. Bukan fake lah, nampak macam tak smooth sangat. Lepas tu kalau kita tengok, kalau ada kereta depan, dia punya distort tu agak besar. Tak apalah, dan ni kita boleh nampak apa yang berlaku dekat sekeliling kan. Dan apa yang menariknya ialah korang boleh tukar warna-warna kereta dengan tekan dekat bahagian tepi ni. Maksudnya kalau korang kereta, walaupun kereta korang tu warna hijau ke, warna biru ke, tapi kalau nak tukar warna silver ke apa, boleh. Okey, hari ni kita dalam sesi penuji model terbaru daripada Toyota, iaitu Toyota Corolla Cross. Okey. Sama macam kita dah tahu, kalau kita sebut Corolla ni lebih sinonim dengan body style sedan,
kan. Tapi kalau untuk negara-negara lain atau pasaran-pasaran lain, ada juga body style macam hatchback dan wagon. Tapi Toyota Corolla Cross ni merupakan body style SUV yang pertama yang guna nama Corolla. So agak ini yang antara model yang boleh kata sangat penting lah untuk Toyota, especially untuk pasaran Malaysia. Okey, Corolla Cross ni apa yang menarik dia menggunakan platform baru, iaitu TNGA C. Sebab itulah kalau kita tengok daripada luar, dia sebenarnya kelihatan agak besar compared to HR-V ataupun Mazda CX-3. Okey, apa yang best dia pasal TNGA ni, dia akan beri pemanduan yang lebih dinamik sebab dia punya platform ni lebih agile. Dan satu lagi, kalau kita duduk dekat bahagian dalam, kalau dekat bahagian belakang dia luas, tapi kalau kita duduk sebagai pemandu, dia punya sitting position tu agak tinggi dan dia punya tiang A ni agak tirus. So bila kita sebagai pemandu, kita boleh, dia punya ruang untuk ataupun dia punya pemandangan tu agak luas. So dia akan bagi kita sedikit lebih keyakinan lah ketika memandu. Dia punya suspension setup, okey, ini adalah model global yang Toyota memang bajet memang akan jual dalam jumlah yang banyak. So dia kena make sure model ni adalah jadi sedikit murah. Okey, untuk memurahkan sikit dia punya harga, antara setup yang digunakan, setup suspension yang digunakan untuk Corolla Cross ni ialah dia pakai torsion beam untuk yang belakang lah, yang depan tu biasalah pakai top of McPherson. Berbeza dengan CHR, dia pakai double wishbone. Tapi apa kelebihan torsion beam ni, dia punya setup tu lebih simple dan dia boleh bagi ruang yang lebih bagus untuk bahagian boot belakang. Okey, macam saya beritahu tadi, Corolla Cross ni akan ditawarkan pada dalam dua variant, iaitu V dan G. Model yang saya bawa ni ialah model G, iaitu yang lower spec lah. Bila lower spec ni, dia tak ada Toyota Safety Sense. Maksudnya dia tak adalah macam Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning, AEB tu semua dia tak ada. Tapi ada juga yang safety system yang standard macam RCTA, blind spot monitor tu masih ada. Itu antara yang kelemahan lah, maksudnya yang tak ada kalau korang pilih untuk model G. Okey, dari segi performance, kereta ni guna setup yang sama, iaitu rangkaian kuasa yang sama macam Corolla, iaitu enjin 1.8 NA berkuasa 139 PS dan torque dia dalam 172 Nm, dan dipadankan dengan kotak gear iCVT. Maksudnya kalau iCVT ni korang boleh expect dia punya how it works as CVT lah. So dia akan ada dengung sikit kan kalau korang tekan lebih-lebih, so bunyi tu agak ketara dalam kabin. Tapi dari segi kuasa, saya boleh kata macam just nice, tak ada terlalu power ataupun tak adalah terlalu under power. Just nice untuk kereta yang sebesar ni. Dan bila combination tu memberikan penggunaan bahan api yang agak bagus, iaitu Toyota claim dalam 6.8 liter untuk 100 km. Bagi saya agak bagus untuk kereta yang sebesar ni lah. Okey, gabungan enjin tadi, transmission dengan badan TNGA, platform TNGA ni bagi saya agak bagus. Sebab tadi kita orang baru saja lalu laluan yang memang bengkok, lepas tu ada turun bukit, naik bukit. Even saya punya videographer yang kat belakang ni, dia kata dia tak adalah macam, dia punya body roll tu tak adalah terlalu ketara. Maksudnya itu memang satu plus point, especially untuk SUV yang memang dia punya sifat dia punya ground clearance tu lebih tinggi compared to sedan. So ini agak bagus. Dari segi kuasa, macam saya cakap tadi, dia tak ada instant. Dia tak adalah bila tekan tu dia akan instant macam something like turbo engine, tapi masih boleh diterima sama ada korang nak memecut ataupun masa nak potong. Itulah dia first impression saya pasal Toyota Cross. Bagi saya model ni amat sangat menarik lah, especially untuk siapa-siapa yang nak dapatkan first SUV ataupun SUV untuk segmen B.
Okey, harga dia macam mana? Harga dia mungkin sedikit tinggi daripada apa yang ditawarkan di pasaran. Mungkin dalam sekitar 125,000 sehingga 135,000 bergantung pada varian yang korang pilih. Okey, saya rasa itu sajalah kot untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih juga kerana tak skip iklan, dan jangan lupa siapa-siapa yang belum subscribe ke, belum like ke, belum komen tu, silakan. Terima kasih. Jumpa sekali lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.